Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton dan juga subscriber. Pada entry kali ini kita nak bercakap sikit tentang kita perkongsian tentang sekiranya tiada tambahan had pengeluaran Citra Jadi bila tiada, apa yang kita perlu buat dan cara tak langsung dalam video ni, siapakah sebenarnya yang patut kita ucapkan terima kasih lah sebenarnya. Jom kita mulakan. Okey, dalam video kali ni aku nak share dengan korang iCitra ni aku rasa korang pun masih ingat lagi. iCitra direncanakan oleh siapa tak lain dan tak bukan ialah Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri. Okey. Sebelum itu juga ada pengeluaran KWSP iLestari juga diilhamkan oleh beliau. iLestari. Selepas itu iSinar. Dan yang terkini iCitra. Kesemua pengeluaran KWSP ni diilhamkan oleh beliau, Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi, apa yang kita nampak dalam senario yang berlaku, apabila iCitra itu, yang pada asalnya nak dibuat sambungan iSinar, ia bertukar nama menjadi iCitra. Okey, itu semua hal KWSP lah, kan? Tapi, pengeluaran itu hanya RM5,000, yang kita sedang terima sekarang ni, RM5,000 secara ansuran. Okey. Setelah kita menerima pembayaran tu semua, Datuk Seri Najib mencadangkan agar dibuatkan pengeluaran RM10,000 one off. Jadi pada ketika itu kalau kita nak flashback balik pada ketika itu rakyat sudah senyap dah sebenarnya. Okey, apabila tambahan iSinar tu bertukar menjadi kepada iCitra, rakyat dah senyap dah sebenarnya. Dah senyap maksudnya pasrah. Okey, tak ada sambungan iSinar tapi ada iCitra, RM5,000 sahaja menggunakan akaun 1 dan akaun 2 combination tu. Dan ia satu gabungan yang lengkap lah, akaun 1 dan 2. So rakyat dah kata, kita boleh katakan hampir ramai yang dah tutup mulut dah. Okey, pengeluaran tersebut. Namun Datuk Seri Najib juga mencadangkan tambahan pula RM10,000 one off. Jadi kalau korang rasa apa? Kenapa Datuk Seri Najib ni membuat macam tu? Jawapan tu hanya beliau sendiri yang boleh jawab lah. Kenapa? Dah diberi 5 nak 10. Jadi apabila disebut RM10,000, bila dicanam dengan pengeluaran RM10,000, maka rakyat Malaysia, terutamanya pencarum yang ingin membuat pengeluaran, berasa teruja lah nak buat pengeluaran tambahan. Kan? Jadi keterujaan itulah yang membawa hingga ke saat ini. Teruja untuk mengeluarkan lagi wang simpanan menggunakan skim iCitra ni. Jadi bukan point dalam video ni nak menyalahkan pencarum. Tidak, kita rakyat Malaysia, aku pun rakyat Malaysia. Dan sepatutnya sebagai seorang pemimpin, Datuk Seri Najib sedia maklum, jangan berjanji, jangan mencadangkan sesuatu ataupun memberi harapan ataupun usul yang menarik perhatian rakyat. Sebab benda-benda macam ni memang dia ada berunsur populis sikit untuk mendapatkan populariti, nak menaikkan nama balik dan sebagainya. Tapi ia memberi kesan yang mendalam kepada rakyat. Yang mana sekiranya tidak berlaku tambahan had pengeluaran ni, rakyat akan hati tak sedap lah. Kan? Itu dia. Jadi bila hati dah tak sedap, macam-macam lah kata-kata dilemparkan. Ada kata yang baik, positif, dan ada yang tak baik, negatif. Okey, jadi pencadang segala pengeluaran KWSP ni ialah Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana pada pendapat kita rakyat Malaysia semua ialah satu yang baik, yang bagus lah untuk membantu di saat pandemik. Contoh macam iLestari, bila dia cadangkan tanpa banyak soal, ia diluluskan. Begitu juga dengan iSinar. Dan iCitra ni ada mendapat tentangan kerana pihak KWSP telah mengeluarkan banyak dana untuk pengeluaran tersebut. Okey. Jadi apa yang perlu rakyat buat sebenarnya? Sekiranya tiada pengeluaran tambahan iCitra ni, apa yang rakyat perlu buat? Sebenarnya macam-macam korang boleh buat, ikut apa yang korang nak buat. Tapi dalam video ni aku nak cakap benda yang elok-elok lah, untuk supaya korang semua buat benda yang elok-elok. Supaya kita bersama, bukan korang je, termasuk diri aku juga, untuk buat benda yang baik-baik. Antara benda yang kita boleh anggap baik, yang kita perlu buat, yang kita boleh dan perlu buat sebenarnya ialah kita kena terima hakikat bahawa tiada lagi pengeluaran sehinggalah umur kita cukup 55 dan 60 tahun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tiada apa yang kita boleh buat kerana memang Akta KWSP tidak membenarkan pengeluaran sesuka hati macam ni. Melainkan menggunakan akaun 2 atas sebab-sebab yang tertentu saja, seperti pendidikan, haji. Kau boleh semak balik
apa yang boleh dikeluarkan dekat akaun 2. Dan akaun 1 pada dasarnya, pada asasnya mengikut akta KWSP memang tidak boleh diusik. Sebab itu ialah wang pencarum yang akan dilabur untuk mendapat keuntungan dan diberikan dividen kepada semua pencarum setiap tahun. Jadi sebagai, kalau ikut daripada sudut yang perundangannya, bila sesuatu itu dah jadi akta, maka memang dah duit itu tidak boleh diusik pada dasarnya. Hanya akaun 2 sajalah, nak sambung belajar ke apa benda ke. Dan kalau nak buat pengeluaran semua, kena banyaklah, kena pindah negara lain, kan, full withdrawal ni, ataupun meninggal ke, ataupun banyaklah kau boleh semak lagi, kalau aku sebutkan banyak jadinya, yang membolehkan kita untuk mengeluarkan keseluruhan wang simpanan kita. Tapi selain daripada itu, tidak dibenarkan. Okay, hanya skim-skim yang diwujudkan itu saja yang membolehkan akaun 1 diusik, akaun 2 diusik, dan gabungan akaun 1 dan 2 pun boleh diusik pula dalam iCitra ni. Jadi kita tak boleh buat apa. Jadi sebagai rakyat, sebenarnya sekiranya tiada pengeluaran tambahan yang dibenarkan, kita tak boleh buat apa. There's nothing we can do. Kita hanya perlu terima hakikat, kita perlu meneruskan kehidupan dengan apa yang ada, dengan segala komitmen yang perlu ditanggung, dengan segala hutang piutang, dengan segala kesusahan. Dan jika mana yang masih bekerjalah seperti biasa semula. Dan mana yang tidak ada pekerjaan ni akan jadi satu masalah. Bila tak ada kerja, nak cari kerja tu susah sebenarnya. Kita boleh cakap, pergilah cari kerja, tapi sebenarnya nak dapat sesuatu pekerjaan tu bukannya mudah. Walaupun nak menjadi pegawai keselamatan ke, nak kerja di pasaraya ke, kalau umur dah lanjut, contoh dah masuk 40-an, meminta kerja untuk bekerja sebagai katakanlah kerani, ada kelulusan yang tinggi sikit nak minta kerani, syarikat semestinya akan mengambil orang yang lagi muda. Mereka tak akan ambil orang yang lagi dah umur 40, 50 ni untuk jadi kerani. Mereka lebih suka untuk ambil golongan muda, 20-an ataupun lewat 30-an untuk bekerja sebagai kerani, berbanding dengan yang dah 40-an ni. Kita ambil contoh tu lah. Melainkan pekerjaan-pekerjaan yang sektor gig ni, contoh itu tak ada mengira umur lah. Jadi sebenarnya nak dapatkan satu pekerjaan ni bukannya perkara mudah. Cakap memang mudah, tapi nak dapat kerja tu susah sebenarnya. Jadi dalam video ni jelas sekiranya tidak ada pengeluaran tambahan, tak kira lah iCitra ataupun nama baru, maka rakyat terpaksalah hidup dengan virus, bersama virus di fasa endemik. Lebih malang bagi yang tiada pekerjaan, hilang perniagaan lingkup dan sebagainya. Untuk restart balik hidup memang sangat sukar. Hidup ni bukan macam cerita, bukan macam filem mudah, segalanya mudah, lancar, happy ending, tidak. Tapi itulah dia hakikat kehidupannya. Jadi kalau kita nak persalahkan Datuk Seri Najib, tak boleh juga. Tak boleh. Kalau aku tak setuju, aku tak setuju sekiranya Datuk Seri Najib dipersalahkan. Sebab apa kita nampak dari dulu lagi, Lestari, Aisina dan yang sekarang ni iCitra, kalau tak kerana beliau, benda ni tak ada pun. Tak berasa pun pengeluaran KWSP ni. Jadi sedikit sebanyak jasa beliau ada. Dan beliau pun ada membuat rayuan, merayu agar diadakan juga pengeluaran tambahan ni untuk membantu rakyat di hujung-hujung endemik nak masuk, daripada hujung-hujung pandemik nak masuk ke endemik ni, supaya ada modal untuk memulakan kehidupan. Jadi kita tak boleh nak menyalahkan Datuk Seri Najib secara keseluruhannya. Beliau dah buat apa yang sepatutnya dibuat. Beliau yang mencadangkan dan beliau juga yang berusaha untuk diadakan. Cuma kita kena faham bahawa masa sekarang ni pihak kerajaan agak sibuk, banyak-banyak menteri-menteri, ahli parlimen pergi untuk membantu pilihan raya di Melaka. Masa sekarang ni kita boleh faham agak sibuk mereka ni. Jadi kalau kita nak anggap akan ada pengumuman tentang benda ni dalam masa yang dekat ni, sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada pengumuman tentang tambahan ke, ada ataupun tak ada ke, dalam masa yang terdekat ni tak ada. Sebab semuanya sibuk untuk berkempen, membantu. Dan pilihan raya di Melaka ni adalah satu benchmark penerimaan rakyat terhadap kerajaan. Itu yang kita boleh cakap masa sekarang ni. Jadi kita doa yang baik-baik lah. Dan di dalam awal video tadi, sekiranya tidak ada, maka kita kena bertabah, terima dengan hati yang terbuka. Semuanya kembali kepada norma baru, walaupun tak macam dulu lagi. Nak hilang kerja, tak ada norma baru kan. Jadi itu ada cerita dia. Okey, tiada siapa yang perlu dipersalahkan. Ada yang perlu dipersalahkan. Bukan aku cakap tak ada, tapi biar betul orang yang nak dipersalahkan. Bukan Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada pendapat aku, bukan beliau. Beliau dah buat apa yang sepatutnya beliau buat. Selebihnya terpulang kepada pihak yang melaksanakannya. Kau faham jelah sendiri, aku tak nak sebut pun. Baik, itu saja. Sekian. See you guys in my next video. Minta maaf. Konten pada malam ni lebih pada menjelaskan apa yang kita perlu buat, apa yang kita boleh buat. Dan flashback balik sebenarnya bantuan-bantuan. Bukan bantuan bantuan pengeluaran KWSP ni. Daripada siapa ianya bermula. Dan jangan dipersalahkan orang tersebut. Itu saja.
Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.